Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada barisan pentadbir, para guru, staf sokongan yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program Jom Baca Bersama untuk 10 minit anjuran Pusat Sumber SMK Sungai Pusu. Majlis dengan ini mempersilakan Tuan Muhammad Shah bin Filus, Pengetua SMK Sungai Pusu untuk menyampaikan amanat. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Barisan Penolong Kanan SMK Sungai Pusu, Barisan GKMP Encik Yasir bagi pihak bahagian teknologi pendidikan PKG Gombak, semua guru dan anggota kumpulan pelaksana SMK Sungai Pusu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua warga SMK Sungai Pusu yang telah berjaya menyertai program Jom Baca Bersama untuk 10 minit pada pagi ini. Walaupun masing-masing berada jauh di antara satu sama lain, tetapi masih dapat berhubung dan mengeratkan silaturahim secara atas talian, secara online, kerana kita masih mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP yang meminta kita duduk di rumah, stay at home dan work from home. Sesungguhnya setelah sebulan PKP ini, sejak 18 Mac yang lalu hingga 28 April ini, dan mungkin akan disambung lagi mungkin di maklumat terkini hingga tamat Ramadan, hingga selepas Hari Raya bulan Jun. Dan ini semua ada banyak hikmahnya. Jadi kalau kita lihat, kita kena terimalah ketentuannya dengan banyak bersabar, terutama kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih berada di kampung halaman. Jadi ambillah kesempatan ini bersama orang yang tersayang, ibu bapa kita yang berada di kampung, dan kita tak akan ada masa, dapat masa yang panjang begini lagi pada masa akan datang. Tapi dikabarkan bahawa pada 25 hari bulan ini semua mungkin akan diberi kebenaran untuk balik semula ke rumah masing-masing di pejabat masing-masing untuk mula bekerja di rumah asal mereka. Jadi kita tidak menjangkakan situasi dan cara bekerja kita semua akan berubah atau lebih disebut sebagai work from home atau bekerja dari rumah, terutama kepada guru dalam melaksanakan PDPC dengan pelajar secara digital learning. Jadi selalunya sebelum ni kita secara konvensional, tapi kini kita terpaksa berhadapan dengan situasi baru iaitu secara digital learning umumnya dan penggunaan Google Classroom khasnya. Begitu juga dengan barisan AKP yang perlu sentiasa update kerja-kerja pentadbiran pejabat secara online di rumah. Baik, kita patut rasa bersyukur kehadratnya kerana sebagai pejabat awam dan kaki tangan kerajaan, kita masih mempunyai pendapatan dan gaji yang tetap. Dan semalam baru diberi tambahan imbuhan RM500 lagi. Jika dibandingkan dengan rakyat Malaysia yang lain di luar, mungkin ada yang sebagai peniaga yang terpaksa tutup perniagaan. Ada juga yang bekerja kais pagi, makan pagi, kais petang. Jadi pendapatan mereka tidak tetap. Tapi kita masih bersyukur. Alhamdulillah nasib kita lebih terjamin. Dan semalam saya dapat berita dalam MPSM mengatakan pemilik Maidin telah mensyorkan pada kerajaan untuk memotong gaji kaki tangan awam. Jadi ini menimbulkan satu isu. Dan jadi kita lihat dia memberi contoh kaki tangan swasta ramai yang dah mula dipotong gaji 50%, dan ada juga yang telah ditawarkan untuk diberhentikan kerja. Jadi mereka memandang kaki tangan awam ni sangat bernasib baik dan mereka mula menimbulkan isu untuk kita dipotong gaji, yang gaji 3,000 ke atas. Jadi tapi itu adalah isu yang menjadi viral sekarang lah.
Oleh sebab itu kita semua cikgu janganlah kita terlalu mengeluh dan cuba elakkan dari memberi pelbagai alasan apabila kita diminta melaksanakan tugas hakiki kita semasa kita dalam PKP ini. Walaupun terdapat pelbagai halangan dan kekangan untuk melaksanakan tugas kita dari rumah, menggunakan alatan secara atas talian untuk bersama pelajar-pelajar kita. Kita sedia maklum pelajar kita juga mempunyai masalah yang berbeza-beza kerana dari latar belakang keluarga yang berbeza-beza yang mungkin menyukarkan mereka untuk mengikuti PDPC menggunakan Google Classroom dan pelbagai platform yang lain. Jadi kita sedia maklum apa yang penting kita sudah berusaha melaksanakan tugas kita sebaik mungkin mengikut kemampuan yang kita ada dan pelajar yang ada sekarang. Jadi tujuan SMK SP Sungai Pusu pada hari ini mengadakan program Jom Membaca Bersama 10 Minit ini yang dianjurkan oleh Pusat Sumber Sekolah kita di bawah Puan Nurhayah Ibrahim adalah untuk menyokong program Dekad Membaca Kebangsaan 2020 hingga 2030 dan kebetulan Bandaraya Kuala Lumpur diisiar sebagai kota buku pada tahun 2020 ini. Jadi berdepatan dengan PKP yang sedang dikuasakan sekarang ni, salah satu aktiviti yang dapat mengisi masa ialah dengan membaca buku lah. Jadi tetapi janganlah kita berhenti di situ saja kerana amalan membaca buku ni harus diteruskan sebagai satu amalan dalam kehidupan seharian kita dan menjelang bulan Ramadan Karim ini janganlah kita lepaskan peluang untuk membaca Al-Quran sebagai bahan bacaan wajib dan kalau boleh khatamkanlah sekurang-kurangnya sekali dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cikgu semua, terdapat beberapa info yang saya ingin kongsikan bersama tuan-tuan sementara kita tunggu majlis baca buku ni. Dan info yang terkini yang saya dimaklumkan, jadi kita semua kena ambil tindakan. Jadi tidak dibenarkan syarikat kebersihan melaksanakan tugas semasa tempoh PKP. Jadi syarikat kebersihan memang tak dibenarkan hadir di sekolah dan tidak dibenarkan juga sekolah menjadi pusat bantuan kemanusiaan bagi mana-mana NGO, PIBG dan ADUN. Jadi hanya KPM saja yang berhak memberi kebenaran. Bantuan daripada PIBG diminta menggunakan kaedah hantaran terus ke alamat penerima. Kaedah ini diamalkan dengan memberi alamat kepada pembekal dan terus dihantar kepada penerima. Info yang seterusnya ialah tidak dibenarkan menyebarkan info yang diterima daripada negeri-negeri lain mengenai dasar semasa PKP. Jika ada menerima info seperti ini perlu merujuk terlebih dahulu kepada pihak PPD Gombak untuk pengesahan. Info yang keempat tentang PGB harus, pengetua dan guru besar harus ada pendekatan menyelia tugas guru melaksanakan PDPC atas talian dan lain medium dengan menggunakan kesejahteraan dan keharmonian guru. Begitu juga dengan bukti hasil pembelajaran murid, tugasan dilaksanakan dari hari Isnin hingga Jumaat, tidak mengganggu hari Sabtu dan Ahad kecuali murid dalam melakukan kerja rumah. Info kelima, PGB harus melaksanakan tugas berdasarkan surat syarat dan perkeliling yang diberi. Info yang keenam, tidak dibenarkan perhimpunan di premis kerajaan pada satu masa yang hanya dibenarkan mereka yang terlibat dengan essential service. Perlu ada penjadual yang terancang dan mematuhi SOP PKP seperti penjarakan sosial dan alatan serta bahan menjaga kebersihan. Info ketujuh, sewa kantin diberi penangguhan selama 6 bulan bermula dari tempoh PKP memandangkan pengusaha tidak beroperasi jualan makanan kepada murid-murid. Info ke-8, pemulangan semula peruntukan bajet aktiviti co-curriculum yang telah dibatalkan peringkat negeri kebangsaan dari sekolah pengelola. Info ke-9, pakej rangsangan ekonomi untuk pembelian perabot dan infrastruktur diteruskan, akan diturunkan ke sekolah. Ini kita tak terlibatlah. Info ke-10, segala kerja baik pulih yang diturun sebelum ini tidak dibenarkan pelaksanaan kerja sehingga arahan terbaru diumumkan kecuali kerja kecemasan seperti kerosakan, ribut dan lain-lain. Jadi sekian saja amanat saya dan perkongsian pada pagi ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Selamat datang Tuan Haji Sajuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baiklah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua SMK Sungai Pusu di atas amanat sebentar tadi. Yang berusaha Tuan Haji Sajuli bin Masdur, Ketua Pegawai Daerah Pendidikan Daerah Gombak. Yang berusaha Tuan Muhammad Shah bin Pilus, Pengetua SMK Sungai Pusu. Puan Rahmat Bibi binti SS Abdul Razak, Penolong Kanan SMK Sungai Pusu. Puan Zahrah binti Desa, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SMK Sungai Pusu. Puan Adura binti Muhammad, Penolong Kanan Co-Kurikulum SMK Sungai Pusu. Puan Siti Hawa binti Khairuddin, Penolong Kanan Petang SMK Sungai Pusu. Guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru AKP, SISC Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. Puan Mona Asifah binti Abdullah, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah Merangkap Mak Angkat SMK Sungai Pusu. Encik Yasir Ashraf bin Nordin, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Sumber Teknologi Pendidikan. Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. Puan Haraza binti Abdul Rahman, Naib Yang di-Pertua PIBG SMK Sungai Pusu, AJK PIBG, Ibu Bapa dan para hadirin sekalian. Segar terasa secangkir kopi, diminum pagi sewaktu sarapan. Buku dibaca, ilmu digali, menjadi pedoman meniti kehidupan. Membaca jambatan ilmu, setiap butir perkataan yang tercetak di dalam buku merupakan khazanah berharga buat kita, insan-insan yang dahagakan pedoman dalam meniti kehidupan. Setiap bait ayat yang tercerna, setiap untaian kata nasihat yang dicakna membawa sejuta makna. Itulah buku, bahan bacaan terindah yang tercipta buat santapan minda manusia sejagat. Majlis mengucapkan selamat datang kepada Tuan Haji Sajuli bin Masdur, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, ke program Jom Baca Bersama untuk 10 minit. Anjuran Pusat Sumber SMK Sungai Pusu. Pusat Sumber SMK Sungai Pusu mengorak langkah, mengambil inisiatif yang begitu produktif dengan menganjurkan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit. Sebuah program yang julung-julung kalinya diadakan dengan menggunakan landasan Google Meet sebagai wacana perjumpaan dan perkongsian kita secara online pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini mempersilakan Tuan Haji Sajuli bin Masdur, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gombak untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus merasmikan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu pengacara majlis yang berusaha, Encik Muhammad Shah bin Pilus, Pengetua SMK Sungai Pusu, yang saya hormati Puan Haraza, Naib NYDP PIBG SMK Sungai Pusu, barisan guru-guru penolong kanan, pegawai-pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah Gombak, guru-guru dan para pelajar yang saya kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama dalam program Jom Membaca 10 Minit. Satu program yang dilancarkan untuk memupuk budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia. Sempena pada tahun ini Kuala Lumpur, ibu kota buku sedunia, dan juga pelancaran dekat membaca. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pentadbiran SMK Sungai Pusu kerana sudi menjemput saya untuk bersama dalam program pada pagi ini. Walaupun ada beberapa sekolah yang menjemput saya, tetapi nampaknya rezeki SMK Sungai Pusu yang dulu booking, jadi saya berpegang kepada janji. Terima kasih banyak-banyak.
Dan sudah tentulah program Jom Membaca ini adalah satu program kegemaran saya kerana memang saya suka membaca. Alhamdulillah. Dan harapan saya ialah supaya dia bukan setakat Jom Membaca 10 minit ini bukan setakat pelancaran, tetapi ia menjadi budaya kepada semua kita, khususnya warga SMK Sungai Pusu, ke arah budaya membaca. Jadikan budaya membaca ini sebagai satu kebitaraan yang ada di SMK Sungai Pusu. Dan kita perlu beristiqamah dalam membaca, berkongsi hasil pembacaan dengan rakan-rakan. Semoga ia menjadi ilmu yang bermanfaat. Satu sedekah pula daripada kita membaca buku, kita berkongsi, ia dikategorikan sebagai satu sedekah kita kepada rakan-rakan, dan doa kita ia menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Jadi setakat itu daripada saya, sekian, terima kasih. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Jom Membaca 10 minit SMK Sungai Pusu 2020. Sekian, terima kasih. Saya pulangkan kembali kepada pengacara majlis. Silakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Sajoli bin Masdur. Alhamdulillah, sekarang sampailah masanya untuk acara kita yang seterusnya, iaitu membaca bersama selama 10 minit. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua sedang memegang sebuah buku di tangan. Jadi, boleh kiranya tunjukkan pada video kita ya, buku di tangan masing-masing. Ya, kelihatan Tuan Sajoli memegang sebuah buku berkenaan dengan Zakbar, dan pengetua kita Tuan Muhammad Shah juga memegang buku berkenaan dengan saya tak pernah nampak atas itu tajuknya, tapi begitu tebal bukunya ya. Baiklah, jadi tanpa berlengah, ayolah kita mulakan membaca. Untuk pengetahuan, timer selama 10 minit akan dimulakan sebentar lagi. Jadi dengan ini kita mulakan program ini. Selamat membaca. Alhamdulillah, sahabat-sahabat guru, ibu bapa dan pegawai-pegawai sekalian. Nampak gayanya Alhamdulillah 10 minit telah pun berlalu. Terima kasih kepada semua yang menyertai program membaca sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun 10 minit cuma, namun saya pasti ada ilmu baru yang kita perolehi hasil daripada pembacaan sebentar tadi. Itulah namanya magicnya membaca. Dengan ini majlis menjemput Tuan Haji Sajoli bin Masdur, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, untuk meneruskan acara dengan resensi buku yang sudah beliau baca. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Pengacara Majlis. Buku yang saya baca pada pagi ini ialah Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri, karya pendikte Zakbar. Ya. Jadi kalau perangai bergantung kepada diri sendiri, mungkin kita teringat kepada peribahasa Melayu, ada mengatakan Bapak Borek Anak Rintik. Mungkin ia mengimbau kenangan kita pernah mendengar lagu nasyid kumpulan Raihan, iman tidak dapat diwarisi daripada seorang ayah yang beriman. Jadi gitulah menariknya tajuk buku ini, iaitu Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri, ya. Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jumlah muka surat 103 muka surat, tak tebal. Ya. Kalau kita baca daripada airport Kuala Lumpur
perjalanan ke Kota Kinabalu, kita akan dapat menghabiskan membaca buku ini sebanyak 103 muka surat. Jadi kepada mereka yang baru untuk berjinak dengan budaya membaca, saya sarankan memilih buku-buku yang nipis-nipis seperti ini untuk mudah untuk kita membaca. Walaupun nipis, isi kandungan buku ini sangat bernilai harganya. Dan buku ini merupakan satu buku koleksi kesayangan saya. Jadi kalau saya cari-cari di rak buku saya ini tak terjumpa buku ini, jadi menjadikan satu rasa tidak selesa kepada saya. Kalau malam tu sebelum tidur kena cari dulu, sebab bukunya kecil je. Jadi dia terselit dalam silsilah buku yang banyak. Dan buku ini juga merupakan sebuah buku kesayangan yang berbahagia Profesor Diraja Dr. Aziz. Profesor Diraja Engku Aziz. Ini dia, buku dia. Jadi buku ini diterbitkan selepas 8 tahun. Pendeta Zaba meninggal dunia. Jadi atas ihsan anak penulis iaitu Puan Zaharah Zaba, maka hasil penulisan ini diserahkan kepada Dewan Bahasa untuk diterbitkan supaya dia menjadi khazanah kepada bangsa Malaysia ke arah memupuk nilai-nilai murni yang baik sebagai asas kepada sesebuah bangsa itu untuk maju, berjaya dan cemerlang dunia dan akhirat. Ini spesialnya penulisan oleh Pendeta Zaba ini, dia mencakup satu ruang yang luas secara holistik, iaitu dunia dan akhirat. Buku ini masih mengekalkan gaya bahasa Melayu lama, bukannya bahasa Melayu klasik, tapi dia bahasa Melayu lama sekitar tahun 70-an, dengan tujuan untuk mengekalkan aspek originality daripada penulis dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat ke arah melahirkan insan terdidik. Jadi isi kandungan buku ini terbahagi kepada 3 bahagian. Dia tidak mengkelaskan sebagai bab. Yang pertama itu pengenalan, pendahuluan dan pengenalan. Yang bahagian kedua itu dikenali sebagai risalah, perangai bergantung pada diri sendiri. Dan bahagian 3 ialah risalah, kebajikan dan kesejahteraan. Dan dapat saya rumuskan, kalau nak dikupas satu persatu yang mengambil masa dalam waktu yang singkat ini. Jadi saya merumuskan seseorang atau kita dalam melaksanakan sesuatu tugas, kerja atau kepada murid-murid iaitu belajar. Haruslah ada nilai bertanggungjawab. Jadi nilai bertanggungjawab ini yang dikatakan bergantung kepada diri sendiri. Faktor dalaman kita. Dia tidak boleh orang luar yang nak memastikan kita ini bertanggungjawab. Itu dikatakan faktor luaran. Jadi penulis ini menekankan faktor dalaman, iaitu tanggungjawab tadi. Kalau masa PKP ini, dah lepas PKP nanti pun, Perintah Kawalan Pergerakan ini, kalau ada faktor dalaman tanggungjawab kita, faktor bertanggungjawab tadi, kita akan mengamalkan norma-norma baru dalam kehidupan. Seterusnya penulis menyentuh sikap bertaklid buta masyarakat pada hari itu. Jadi di sini saya melihat penulis menjangkau waktu masa beliau.
Dan saya rasa bertali buta ini masih banyak lagi diamalkan oleh masyarakat pada hari ini. Yaitu kalau mengikut penulis, masyarakat pada masa itu bertali buta kepada bertawakal. Maksudnya menyerahkan soal kehidupan mereka kepada qada dan qadar Allah. Ini kalau dah miskin itu nak buat macam mana? Kita telah dijadikan sebagai orang miskin. Tapi mereka tidak melihat ya, bahawa qada dan qadar itu kita perlu berusaha menjadikan kita yang lebih baik. Ini disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran perkara ini. Ya, kita perlu berusaha. Jadi di sini diterapkan nilai rajin berusaha. Jadi sesiapa yang hendak berjaya perlu ada nilai rajin berusaha. Jadi ini saya melalui bacaan ini semoga dia menjadi iktibar, pengajaran, pembelajaran kepada khususnya murid-murid dan kita semua. Kita harus tergolong dalam golongan orang yang rajin berusaha. Seterusnya sikap menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini satu yang diminta oleh agama Islam, iaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tetapi mengikut penulis mestilah bermula kepada diri kita sendiri dulu. Selalunya kita dapati pihak-pihak kita lihat dalam media massa, dia dapat sesuatu ilmu yang baik ataupun nak menegur, dia terus ke media sosial. Jadi kalau mengikut kepahaman saya di sini, kita muhasabah pada diri kita dulu. Sejauh mana kita ada mengamalkan nilai-nilai yang baik itu dan kita ada nilai-nilai ke arah mencegah kepada kemungkaran, bertitik tolak pada diri kita. Kedua, barulah pada ahli keluarga kita. Ketiga, pada ahli organisasi kita. Dan seterusnya kepada masyarakat yang lebih luas. Penulis juga memfokus kepada sikap pergantungan kepada orang lain. Ini sikap yang harus ditolak 100%. Untuk membolehkan sesuatu masyarakat itu mencapai kemajuan atau kejayaan. Kalau kita ambil contoh, aktiviti, perbincangan, diskusi di kalangan para pelajar adalah sangat baik sebagai satu usaha kerja sepasukan. Tetapi setiap ahli dalam pasukan itu perlu ada nilai bertanggungjawab, memastikan mereka mempunyai ilmu untuk dikongsi dalam aktiviti perbincangan berkumpulan nanti. Tapi kalau ada sikap dalam diri kita, tak apalah, nanti dalam perbincangan akan adalah sahabat-sahabat yang akan berkongsi ilmu. Jadi kita tak perlu baca semua. Atau kita hanya membaca bahagian yang ditugaskan kepada kita untuk membaca. Dan bahagian-bahagian lain kita tak baca. Jadi bermakna nanti tidak akan berlaku proses check and balance. Yang kawan kita bentangkan nanti pun kita kena check. Adakah bahan yang dia bentangkan itu tepat, betul, kepahamannya yang mantap kat situ. Untuk kita bersoal jawab, balik bertanya tentang perkara-perkara mungkin di pihak kita yang kurang jelas. Ini yang dikatakan pergantungan tadi. Pergantungan, sikap pergantungan kepada orang lain. Okay. Seterusnya, usaha mencari ilmu ini haruslah berterusan atau yang dikatakan sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat yang sentiasa tak habis-habis ilmu ini. Lagi kita baca, lagi kita cari, lagi banyak ilmu itu ibarat lautan yang luas. Dan ia juga dikatakan sini sebagai ubat untuk mengobati pemikiran sempit. Ini dia. Jadi orang yang kurang membaca ini
dia melihat sesuatu isu itu dari perspektif yang sempit. Kalaulah dia membaca, dia akan melihat sesuatu isu itu daripada perspektif yang pelbagai dan melihat justifikasi kenapa sesuatu isu itu dikemukakan. Jadi ilmu yang diterima seharusnya mampu disesuaikan dengan faktor semasa, perkembangan semasa, dan sangat-sangat berharap yang kita kongsi tadi ia menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa dia ilmu yang bermanfaat ini? Ia tidak setakat stop kepada ilmu saja. Ilmu itu dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan kita sebagai seorang yang lebih baik, seorang yang lebih beradab dalam kehidupan kita. Jadi kalau setakat berilmu tetapi tidak beradab, ini yang diutarakan oleh seorang pemikir yang dia katakan iblis juga mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada manusia. Cuma iblis tidak mempunyai adab. Itu saja ulasan saya secara ringkas, dan saya menggunakan pendekatan anti-climate untuk mendorong tuan-tuan dan puan-puan semua mencari buku perangai bergantung kepada diri sendiri. Setakat itu saja ulasan buku saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Saya pulangkan kepada pengacara majlis. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Sajuli bin Masdur, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, di atas kupasan buku yang begitu berinformasi. Dengan ini majlis mempersilakan Tuan Muhammad Shah bin Filus, Pengetua SMK Sungai Pusu, untuk menyampaikan ucapan penghargaan kepada Tuan Haji Sajuli. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Haji Sajuli bin Masdur, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, barisan pegawai-pegawai pendidikan daerah Gombak, yang dihormati Puan Haraza binti Abdul Rahman, Naib yang di-Ketua PIBG SMK Sungai Pusu, AJK PIBG, yang berusaha barisan penolong kanan SMK Sungai Pusu, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru, anggota sokongan, staf, Encik Yasir Ashraf bin Nordin, penolong pegawai pendidikan daerah daripada Unit Sumber Teknologi Pendidikan, dan semua para hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya warga SMK Sungai Pusu dapat berjumpa dan berkumpul bersama Tuan KPPD kita dalam program Jom Baca Bersama untuk 10 minit yang dianjurkan oleh Unit Pusat Sumber SMK Sungai Pusu secara atas talian dalam Google Meet pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat merebut Tuan KPPD kita dari rakan-rakan saya yang lain. Inilah hikmahnya PKP ini yang menjadikan kita semua lebih mesra IT yang dahulunya kita kurang memberi tumpuan atau ambil tahu. Jika kita tidak terlibat atau tidak mengikuti trend komunikasi abad ke-21 ini, maka kita akan ketinggalan dari segi maklumat atau big data dan teknologi otomasi yang menjadi unsur penting dalam IR 4.0 dan juga artificial intelligence ini. Jadi tujuan SMK Sungai Pusu mengadakan program Jom Membaca Bersama 10 minit ini yang dianjurkan oleh Pusat Sumber Sekolah adalah untuk menyokong program Dekad Membaca Kebangsaan 2020 hingga 2030, dan kebetulan Bandara Kuala Lumpur diisiar sebagai kota buku pada tahun 2020 ini. Bertepatan dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang dikuasakan sekarang, salah satu aktiviti yang dapat mengisi masa lapang kita ialah dengan membaca buku. Tetapi janganlah kita berhenti di situ saja. Bab kata Tuan PPD kita tadi, amalan membaca buku haruslah diteruskan sebagai satu amalan dalam kehidupan seharian kita. Menjelang bulan Ramadan Karim ini, janganlah kita lepaskan peluang untuk membaca Al-Quran. Kalau boleh bertadabur, macam Tuan PPD kata tadi, kita check and balance, kita buat tadabur sebagai bahan bacaan wajib
Kalau boleh khatam kurang-kurangnya sekali dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Ya, sesungguhnya amalan mulia yang perlu ada pada setiap orang, terutama dalam kalangan pendidik, kerana membaca itu jabatan ilmu. Walaupun ada yang mengatakan ilmu pengetahuan sekarang ada di hujung jari dan mudah diperolehi dalam pelbagai medium seperti e-book. Namun membaca buku secara tradisional, kita pegang buku itu tetap memberikan kita satu kepuasan yang berbeza apabila selesai kita membaca. Jadi hari ini saya baca buku Mandela's Way, macam mana Mandela menjadi pemimpin. Jadi saya tak dapat nak buat ulasan, tapi itu buku yang saya baca. Dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan KPPD kita kerana dapat meluangkan sedikit masa bersama warga SMK Sungai Pusu untuk membuat ulasan buku dalam program ini tadi. Sesungguhnya kepimpinan beliau melalui teladan yang ditunjukkan oleh Tuan dapat menjadi contoh dan amat besar maknanya kepada para guru AKP dan warga SMK SP semua. Dan terima kasih Tuan sekali lagi. Terima kasih juga saya ucapkan tak lupa kepada penyelaras PSS SMK Sungai Pusu, Puan Nuriyah binti Muhammad Noor, penyelaras penolong kanan Puan Rahmat Bibi sebagai penyelaras program ini daripada semalam dan berusaha untuk menjemput Tuan KPPD. Terima kasih Puan Rahmat Bibi dan AJK, semua AJK warga SMK Sungai yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dan yang telah menyertai program pada pagi ini, terutama 5 orang guru yang akan membuat ulasan buku selepas ini. Walaupun masing-masing berada jauh di antara satu sama lain, tetapi masih dapat berhubung dan mengeratkan silaturahim secara atas talian kerana mematuhi perintah kawalan PKP ini. Dan saya ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim dan selamat berpuasa esok kepada semua di samping keluarga masing-masing. Walau di mana anda semua berada, patuhi arahan duduk di rumah, kesihatan hingga kita bertemu di sesi persekolahan yang dibuka semula dalam bentuk new social yang akan kita hadapi pada bulan Mei nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita untuk bertemu Ramadan pada tahun ini. Jadi saya mohon untuk mengundur diri untuk menjalankan tugas yang agak urgent kerana semalam beberapa sekolah telah mengalami kerosakan dan dilanda ribut, akibat dilanda ribut dan kita perlu memohon bantuan kecemasan segera yang memerlukan tanda tangan saya untuk dipanjangkan ke JPN. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jutaan ucapan terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Sajoli bin Masdo, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gombak sebentar tadi. Juga terima kasih kepada Tuan Pengetua yang memberikan ucapan penghargaan kepada